saya ucapkan kepada lecturer dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan Bersih 5 akan membentangkan video PSA kami yang bertajuk Pemalsuan Dokumen Pengenalan Diri. Di sini kami akan memilih dua aspek iaitu konsep dan juga objektif untuk membuat video PSA kami adalah bagi objektif yang telah kumpulan kami tetapkan, kumpulan kami telah memilih untuk meningkatkan kesedaran diri sebagai objektif utama kami. Hal ini kerana kumpulan kami bermatlamat untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tanpa mengira agama, bangsa dan juga umur betapa bahawa perbuatan menerima rasuah ini dan juga memberi rasuah ini adalah salah di sisi undang-undang. Seperti yang kita ketahui, perbuatan menerima rasuah ini dan memberi rasuah ini dapat mengakibatkan seseorang individu itu untuk dikenakan hukuman sama ada di penjara ataupun dikehendaki membayar 5 kali ganda jumlah daripada yang telah digunakan dalam memberi rasuah ataupun menerima rasuah tersebut. Oleh itu, melalui video PSA ini kami ingin memberikan pendedahan awal kepada orang ramai untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dengan perbuatan menerima dan memberi rasuah. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan-rakan saya yang lain untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang konsep yang kami gunakan dalam video PSA ini. Terima kasih. Objektif yang kedua ialah memastikan verifikasi yang ketat. Yang pertama, mengurangi risiko pemalsuan. Mengurangi risiko pemalsuan dokumen dengan menerapkan proses verifikasi yang ketat dan menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi atau pemalsuan. Yang kedua ialah meningkatkan kepercayaan publik dengan memastikan proses verifikasi dokumen dilakukan dengan cermat. Lembaga atau organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integriti dan keamanan sistem identifikasi diri mereka memiliki. Konsep 1. Pencegahan rasuah. Pencegahan rasuah adalah suatu proses atau tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam segala bentuknya. Dan kita mempunyai beberapa huraian mengenai pencegahan rasuah. Yang pertama, kesedaran dan pendidikan. Pihak kerajaan boleh memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif rasuah. Ini boleh dilakukan melalui program pendidikan awam, kempen kesedaraan, dan pendidikan pendidikan dalam institusi pendidikan. Yang kedua, penegakan undang-undang. Pihak kerajaan boleh memastikan bahawa undang-undang yang berkaitan dengan rasuah ditegakkan dengan tegas. Ini termasuk penyiasatan yang teliti terhadap kes rasuah, penipuan terhadap mereka yang terlibat, dan hukuman yang sepadan bagi pelaku rasuah. Yang ketiga, transparansi dan keterusan. Hal ini mewujudkan sistem yang terus dan terbuka dalam pengurusan dan pentadbiran, termasuk proses pemilihan awam, penyelenggaraan rekod awam, dan pengurusan kewangan yang terus. Transparansi membantu mengurangkan peluang untuk melakukan rasuah kerana tindakan-tindakan yang dilakukan akan lebih mudah diperhatikan. Dengan meneruskan konsep 2 iaitu pemeriksaan berkelanjutan, fakta dia, pemalsuan dokumen pengenalan diri adalah tindakan haram yang melibatkan pembuatan atau pengubahsuaian dokumen identiti seperti kad pengenalan, pasport atau lesen memandu dengan tujuan menipu atau menipu pihak yang berkuasa. Ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan jenayah seperti pencurian identiti, perdagangan manusia atau aktiviti pengganas. Bagi huraian pula, pemeriksaan berterusan terhadap pemalsuan dokumen pengenalan diri adalah proses yang sistematik dan berterusan yang digunakan oleh pihak berkuasa atau agensi yang diberi kuasa untuk memastikan keaslian dokumen identiti yang dikemukakan oleh individu atau pihak lain. Proses ini bertujuan untuk mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan mencegah tindakan jenayah yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Sebagai contoh pengesahan dokumen asal, pegawai syarikat loan akan meminta pelanggan untuk menyerahkan dokumen identiti asal seperti kad pengenalan atau lesen memandu. Dokumen tersebut kemudian akan disemak keasliannya dengan menggunakan teknologi terkini seperti pemindai dokumen atau perisian pengesahan automatik. Seterusnya, terdapat beberapa akta yang telah ikut kuasakan di bawah TSPRM untuk membantah isu pemalsuan dokumen.
Pertama adalah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Individu yang mengemukakan atau mengesahkan berdokumen mengandungi butiran palsu boleh dipenjara tidak melebihi 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai butiran palsu atau Rp10.000 mana lebih tinggi. Bekas Dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM telah dihukum penjara 3 tahun dan denda sebanyak Rp10.000 atas pertuduhan memperakui invoice pembekalan peralatan sukan palsu bernilai Rp138.600 pada tahun 1999. Kedua adalah Seksyen 471 Kanun Kejaksaan Akta 574. Seorang individu boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali sekiranya tertuduh bersalah. Seorang pengusaha kantin didenda Rp50.000 atas pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi menuntut insentif program pencana kerjaya. Mengikut fakta, tertuduh telah mengemukakan barang pengesahan pekerja yang mengandungi matan palsu kepada Perkeso dan mengakui telah menerima Rp45.900 daripada pertubuhan itu ke dalam akunnya melalui 6 transaksi yang berbeza. Hasil siasatan mendapati ke-9 pekerja syarikat tersebut tidak layak menerima bayaran insentif selama 6 bulan dan kerana tidak mematuhi syarat yang ditetapkan menyebabkan mereka turut ditahan atas operasi ops hire dengan kerjasama Perkeso. Terakhir adalah Seksyen 468 Kanun Kejaksaan Akta 574. Mana-mana individu yang melakukan pemalsuan dokumen bagi tujuan menipu boleh disabitkan bersalah dan dikenakan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Mengikut laporan, seorang penjawat awam telah dikenakan hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp70.000 oleh Mahkamah Seksyen selepas mengaku bersalah atas 14 pertuduhan dokumen palsu bagi membuat tuntutan pembayaran berjumlah Rp75.434.90. Namun, tertuduh telah memohon mahkamah mengenakan hukuman ringan dengan hukuman penjara selama 12 bulan sahaja dan permohonan itu telah diluluskan oleh pihak Mahkamah Seksyen. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pemalsuan dokumen pengenalan diri tidak hanya mengancam keamanan tapi juga melemahkan integriti sistem yang kita ada. Dengan langkah-langkah yang tegas dan komitmen terhadap nilai-nilai integriti dan anti rasuah, kita dapat mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Marilah bersama-sama menjaga keaslian identiti pengenalan diri dan memastikan keadilan bagi semua.